Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna an natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nazar فيما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang hadirin yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini dapat sekali lagi kita bertemu, yang mana kita berada di saat-saat hujung kita dah. Ni minggu yang orang kata minggu yang walaupun minggu pertama dan juga minggu pertama untuk minggu terakhir sebelum kita masuk kepada Ramadan. Jadi banyaklah perkara-perkara yang perlu kita kena muhasabah diri. Kalau kita nak bermusafir, nak pergi ke Mekah, umrah dan sebagainya, kita akan standby daripada awal dari segi rohani jasmaninya, kena lipat beli pakaian dan sebagainya untuk menghadapi, untuk kita kerjakan haji dan umrah dan sebagainya. Tapi begitu jugalah dengan ibadat puasa. Lebih-lebih lagi lah kita kena buat persiapan yang lebih awal sebelum masuknya Ramadan. Kalaulah bulan Ramadan barulah kita nak bangun untuk kerjakan qiyamul lail, dia jadi agak sukar. Belum dimulakan sekarang, yang mana sebagai latihan untuk menghadapi yang bulan yang sebenar, yang menjadi bulan yang agung, yang ditunggu-tunggu oleh semua, sehingga imam tadi pun kita doa Allah membarik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu antara doa yang diamalkan oleh para sahabat yang diajar oleh Rasulullah. Ya Allah, berkatilah bulan Sya'ban dan panjangkanlah umur kami sehingga kami dapat hidup melakukan ibadat pada bulan Ramadan. Jadi malam ni kita masuk kepada rukun yang berikutnya, iaitulah yang pertama baru ni kita dah bincang mengenai niat, berdiri tegak, kita bincang tentang takbiratul ihram, kita bincang juga mengenai Al-Fatihah secara panjang lebar, dan kita juga telah bincangkan mengenai rukuk, yang mana bab rukuk ini juga termasuk pada rukun fi'li, iaitu rukun yang kelima. Jadi apa disebut rukun, kita tidak boleh pandang ringan, kita tak boleh pandang ringan, semua sekali wajib kita ambil berat tentang pelaksanaannya. Dan antara perkara-perkara sunat apabila kita melakukan rukuk ini, yustahabbu fir ruku'i al-umur taliyah. Perkara yang disunatkan kita melakukan ketika kita lakukan rukuk adalah perkara-perkara yang berikut. Yang pertama adalah at-takbir. At-takbir ini maksudnya adalah lafaz Allahu Akbar. Baru ini kita dah sebut banyak kali, kita ulang. Kita jangan pandang lekeh kepada benda-benda yang kecil, kerana benda yang kecil inilah menyebabkan kita ke syurga Allah. Baru ini kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah, yang mana ada ketika saat kita berjumpa dengan Allah nanti, maka Allah Subhanahu wa taala akan hitung kita sedetail-detailnya. Maka Allah akan suruh kita, ya Allah, malaikat kata orang ini tak layak nak masuk syurga ya Allah, sebab solatnya tidak diterima. Kita dengar apa solat kita tak diterima, terus ditolak, terus sumbat kena kedak. Tak semudah itu. Sebabnya Allah sangat-sangat nak suruh kita masuk syurga. Mu tengok sebab apa dia cacat kat mana? Dia kata ada semayang dia dah lalai dan sebagainya. Cuma ambil tengok perkara yang sunat-sunat yang lain, mana dia buat? Mu ambil perkara sunat tu, mu tampalkan dia tempat-tempat yang lompong-lompong tu, moga-moga solat tu dapat aku terima. Dan yang dimaksudkan sini adalah lafaz Allahu Akbar ini. Walaupun dia sunat, perlu kita laku, dan kita perlu ambil berat dan setiap segi dalam solat kita ni. Lebih-lebih lagi perkara yang rukun, begitu juga perkara yang sunat. Yusannu an yukabbira lil ruku'. Disunatkan kita ni maknanya bertakbir. Minta maaf, saya tinggal satu benda terlangkah. Nanti kita masuk balik lepas ni. Jadi rukun yang kelima adalah rukun berkaitan dengan rukuk. Yang kita maklum bahawa rukuk ni seperti sebut pada awal tadi merupakan daripada rukun solat, iaitulah, saya terlompat muka surat, silap tulis nama muka surat tadi. Okey, yang berikut yang kata rukuk, iaitulah rukuk yang dikatakan sebagai benda yang rukun yang wajib, yang terdapat dalilnya yang disebut dalam Al-Quran dan juga disebut dalam hadis secara jelas mengenai rukuk ini. Dan disebut di sini yushtaratu li sihhatir ruku' al-umur taliyah. Dan perkara yang mesti kita lakukan dalam rukuk adalah an yakuna ilhina'i kamila,
bihaitsu yakni tablughu rahata kaifaihi ila rukbatayhi. Benda yang pertama yang rukun, syarat-syarat ketika rukuk, hendaklah kita rukuk dengan sempurnanya, sehinggalah seolah-olah belakang kita ni sepertilah selai kain yang rata. Tapi kita tak semua boleh. Nah, hak moleknya buat begitu. Termasuk saya tak boleh. Sebab dah main bola zaman muda dulu, kena tulang belakang nak rukuk pun setakat tu ya boleh. Rugi kita tak dapat rukuk dengan sempurna. Tapi nak maknanya kalau boleh rukuk setakat tu lah boleh. Tapi yang terbaik sekali dia kata, hendaklah kamu rukuk sehinggalah sampai dua tangan kamu ini kepada dua lutut kamu. Wala yaktafi bi mujarrati bulughi asabi' lirukbati, maka tidak memadailah kamu sujud dengan hanya menyampai ke hujung jari sahaja dekat lutut. Wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi, apabila kamu rukuk maka hendaklah kamu rukuk sampaikan dua tangan kepada dua lutut kamu. Sehingga dari riwayat lain kata amsik dia kata rahatayhi ala rukbatikal qabd alaihi wa farrij baina asabihi. Ni hadis yang kuat riwayatkan oleh Imam Bukhari. Apabila kamu rukuk, pegangkanlah dua lutut kamu dengan dua tangan kamu, dan wafarrij baina asabihi, dan renggangkan di antara dua jari. Nak juga lagi mari pakai benda ni? Tak apa, saya tunjuk. Okey, tuan-tuan tengok saya buat. Saya pun rukuk betul tak sempurna sebab saya kata saya sedang masalah tulang belakang. Cuma kita nak tegur di sini adalah ketika kita rukuk ni, antara yang terbaik sekali adalah pertama, dia suruh kita rukuk, pegangkan dua lutut tuan-tuan ni. Dia suruh pegang, bukan letak. Setengah-setengah ada dia buat begini. Nah, ini tak betul. Salah rukuk bukan begitu. Berdasar pada hadis, ni tuan-tuan tengok saya lah. Ni saya tengok di sebelah sisi. Dia kata wa farrij asabihi. Nabi beritahu kita dengan detail sekali. Renggangkan jari-jari kita. Maknanya kita rukuk dalam keadaan begini. Ni, tengok pegang lutut kita ni. Bukannya kita letak begini dengan rata begini. Maka hukumnya adalah makruh sekiranya kita letak ni. Ada juga dia kata la yaktafi biwad'i asabihi, maka tidak memadai kamu letak hanya ujung jari. Hak ni geng solat orang malah. Jadi dia sembahyang dia letak ujung jari gitu dia sembahyang. Aduh, tu tahu tengok Ismail letak ujung jari gitu. Sah tak solat dia? Sah, tak ada masalah. Hukumnya adalah makruh. Itulah pahala dia dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk orang perempuan, memang kita maklumlah, orang perempuan ni macam takbiratul ihram juga. Ada setengah ulama kata takbiratul ihram orang perempuan sama dengan orang lelaki. Mana angkat tangan buka. Ada setengah kata, ulama kata orang perempuan dia kena tutup begini. Kebanyakan kitab fiqh ini yang paling tepat sekali. Orang perempuan dia tak tinggi. Begitu juga ketika rukuk dia. Ketika rukuk dia maknanya ni lengan dia ni ditampalkan dekat paha dia. Tapi dia tetap pegang macam orang lelaki juga dengan merenggangkan jari-jari dan pegang kepala lutut. Bagi yang mana untuk orang lelaki pula hak lebih afdal adalah dia pegang begini dan membukakan sayat dia ni seperti mana dia sujud. Dia buka sayat dia sikit. Tengoklah keadaan sekarang ni, kita di dalam keadaan yang duduk jarak, maka tak jadi masalah. Jadi isu ni apabila kesah kita nak keadaan rapat, jadi menyebabkan kita mengganggu jiran sebelah, itu tak payah buat. Jadi kalau ada masa, kalau kita rasa ruang kita ada, lebih baik kita rukuk yang mana mata kita ketika itu, ada setengah ulama kata tengok dekat jari, ada setengah ulama kata tengok dekat bawah begini. Mana-mana pun boleh, tak jadi masalah. Okey. Allah yaksudu bihawihi غير الركوع كبقية الأركان لأن النية الصلاة منسحبة عليه فلو هوى لتلاوة السجدة فجعله ركوعا لم يكفي لأنه صرفه إلى غير واجب ويجب أن يعود إلى القيام ثم يركع وكذا لو سقط من قيامه بعد الفراغ من قراءته فارتفع من الأرض إلى حد الركوع لم يجوزه بل عليه ينتصب قائما ثم يركع ولو انحنى للركوع فسقط.
Dia kata yang pertama, mestilah syarat sahnya rukuk ini mestilah memegangkan dua kepala lutut. Walaupun saya kata ada ulama kata yang jenis orang tak apa rajin, dia tak lutut dia dengan hujung jari begini saja. Ada ulama kata sah hukum makruh, tapi sesetengah ulama yang agak tegas dalam soal itu batal solatnya. Jadi kita jangan ambil buat itu, pegang betul-betul lutut kita tu supaya kita dapat apa nama sebagaimana disebut dalam hadis amsik rahataihi, pegang dua lutut Nabi kata. Yang kedua dia kata tadi adalah mesti kita ada niat untuk rokok. Bukannya maksud kita nak rokok lepas lakum dinukum waliyadin, sahaja aku nak rokok kerana Allah Ta'ala. Bukan begitu maksud saya. Bukan. Maksud saya, apabila kita rokok tu kita tahu memang kita nak rokok. Bukannya kita mungkin kata pening kepala pak, terduduk terrokok dan sebagainya. Maka tak boleh. Tak cukup. Mesti wajib kena bangkit semula dan rokok semula. Ada juga yang isu yang setengah tu, apabila kita hari Jumaat, imam biasanya akan baca surah sajadah. Betul tak? Mana kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Jadi biasanya sujud ke bawah. Betul tak? Tapi hari tu imam buat hal. Dia tak sujud tuan-tuan, dia rukuk macam biasa. Kita hak dah biasa dengan sujud ni, sujud ke bawah. Bagaimana keadaan kita ustaz? Wajib dah kita bangkit semula? Ya, wajib kita naik bangkit semula. Jadi satu hal juga lah, tempat kita dah biasa. Maknanya pagi Jumaat kita baca surah sajadah. Jadi maknanya imam jangan buat lawak, tak payah. Mana kalau sujud betul-betul. Kalau hari ni dia kata dia tak nak sujud, dia kena beritahu kepada makmum, assalamualaikum, hari ni kita baca surah sajadah macam biasa tapi tak ada sujud, nak rukuk macam biasa je. Kalau nak buat benda yang pelik, kena beritahu. Tapi kalau benda normal, tak payah beritahu, tak apa sebab orang maklum. Tapi kalau dah tempat kawasan-kawasan yang kita rasa takut pelik, kita baca surah sajadah, maka lebih elok kita bangkit, kita beritahu. InsyaAllah pada rakaat pertama ni kita akan sujud, ikut je saya buat macam mana. Sujud dan tak payah rukuk dan kita bangkit semula, sambung bacaan balik. Kena beritahu, takut bimbang jemaah tu dia terkeliru dan sebagainya. Yang berikutnya mengenai tamak ninah. Dia kata tamak ninah. Apabila hukum tamak ninah ni ketika rukuk ni macam mana? Sebab kita maklum bahawa rukuk ini satu perkara yang sangat penting dalam penerimaan rakaat kita, khususnya ketika kita sembahyang berjemaah. Betul tak? Kalau kita nak tahu contoh tak di sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat kita mari rakaat kedua. Rakaat pertama kita tak dapat, lambat mari. Rakaat kedua baru kita mari. Kita nak tahu kita ni sembahyang Jumaat ke sembahyang Zuhur, pastikan kita dapat rakaat dengan imam dengan qadar subhanallah sekali. Betul tak? Paling-paling tidak. Jadi apa yang dimaksud dengan subhanallah tadi? Maksud dia adalah kita sempat rakaat dengan imam dengan qadar tamak ninah. Kalau orang tanya apa maksud tamak ninah ni? Berhenti sekejap. Macam mana kita nak ukur sekejap ke lama? Sebab sekejap ni dengan orang lain dengan kita beza. Ada kita hak jenis baca Fatihah sekali, orang lain dah siap 10 kali baca. Kita baru sekali ada, orang lambat ada. Kadang-kadang ada orang jenis orang sembahyang lambat, satu rakaat dia tu kita sempat 3 rakaat baru dia rukuk. Ada. Dia bagaimana kita nak ukur? Dia kata tamak ninah ini. Tamak ninah maksudnya berhenti dalam keadaan relax. Banyak mana qadarnya? Qadarnya adalah dengan qadar tasbih, iaitu subhanallah sekali. Jadi kalau kita mari lambat sembahyang Jumaat, kita nak tahu kita nak dapat rokok ke tak, tak payah baca subhanallah azim. Terus akad takbir Allahu akbar, pegang lutut subhanallah, baca sekali. Kalau kita sempat dengan yakin subhanallah sebelum imam bangkit naik kepada iktidal, maka kita dapat rakaat tersebut. Sebabnya kita sempat rukuk dengan tamak ninah. Tapi yang banyak orang salah, dia kejar tamak ninah pada rukuk, tapi dia tak kejar tamak ninah pada qiyam. Khususnya orang mari lambat kan? Dia mari lambat. Apabila dia kejar imam mari, dia tengok imam tu rukuk, dia tunggu Allahu akbar, dia kejar. Ustaz kata subhanallah sini. Dia tak sedar bahawa apabila kita takbiratul ihram, wajib di dalam keadaan qiyam dengan tamak ninah. Akad tangan tak penting, yang penting Allahu akbar. Jadi kena juga Allahu akbar, dalam hati kita subhanallah, pun baru rukuk,
Mana sempat kita baca subhanallah. Kalau setengah ramai Allahu akbar, dia nak kejar rakaat, dia tak sedar awal-awal tadi dia terbatal solatnya. Sebabnya takbiratul ihram ni hanya boleh dibuat ketika qiyam sahaja bagi sembahyang yang normal. Nah, ada tadi yang tanya tadi soalan sebelum ni lah, dia kata ada yang bertanya, adakah doa-doa yang tertentu boleh dibaca selepas waladdallin amin tu di antara surah? Ada doa-doa tertentu, memang ada disebut dalam hadis doa-doa tertentu yang boleh dibaca. Contohnya rabbighfirli wali walidayya, ada doa-doa tertentu boleh dibaca, ada. Nah, cuma dengan syarat jangan biarkan perkara yang sunat itu mengganggu untuk perkara yang wajib yang lain. Nah, kalau kita sembahyang seorang mungkin tak ada masalah, tapi kalau sembahyang Jumaat takut tak sempat nak kejar. Nah, okey. Kita pergi lagi. Dia kata aswa annas, ingat Nabi kata apa? Dia kata wa aqallaha am yamkisa fi hayatul ruku' hatta tastaqirru a'dha. Dia kata hendaklah dia ni rukuk dengan tamakninah. Maksud tamakninah di sini dengan qadar subhanallah, dan seluruh anggota yang sepatut berada di posisinya mesti berada dengan sempurna. Contohnya rukuk dengan sempurna, tangan berada dengan sempurna. Ni tak sempat nak sentuh lutut, dia imam sami Allah, dia pun sami Allah juga. Tak boleh. Itu tak termasuk golongan tamakninah tadi. Wala takumu ziyadul hawa maqam tamakninah. Tapi kena ingat, bab tamakninah ni pula jangan pula ditambahkan lebih-lebih pula, jadi makruh. Contohnya lepas kita bangun, biasanya kita bangun rakaat pertama nak pergi rakaat kedua, kita ada duduk istirahah di situ biasanya. Nah, contohnya ada yang ramai tak buat ni. Nah, apabila kita bangun daripada sujud, contoh kita sujud di bawah ni kan, kita nak pergi pada rakaat berikutnya kan, dia ada satu tempat yang kita kena berhenti di sini. Hak ni ramai orang tak buat. Apabila imam bangkit tu, Allah tu naik ke atas. Nah, jadi lebih afdal. Jadi maksudnya berhenti sekejap. Dengan berhenti begini pun tak apa dah. Tak payah nak berhenti macam tahiyat awal, tak payah. Berhenti begini tak apa dah. Kita bilang sendiri dalam hati kita subhanallah, kita bangkit, maka dapat pahala tamakninah. Begitu juga ketika kita rukuk tadi. Dalam hadis yang sangat tegas yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang keempat diriwayatkan Imam Ahmad, Ad-Darimi dan juga dinyatakan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Mengatakan bahawa aswa'un nas sadiqatan ladzi yasruku min salatihi. Dia kata sebaik-baik, minta maaf, aswa'un nas, dia kata sejahat-jahat, sebaik-baik pula, sejahat-jahat manusia sariqatan ladzi yasruku min salatihi, iaitulah orang yang mencuri di dalam solatnya. Mencuri itu jahat dah, tapi dia kata yang paling jahat sekali orang mencuri dalam solatnya. Maka sahabat terkejut, qalu ya Rasulullah, wahai Nabi, wa kaifa yasruku min salatihi, bagaimana kau sifat orang yang dikatakan mencuri dalam solatnya? Maka Nabi kata la yatimmu ruku'aha wala sujudaha. Dia kata iaitulah orang-orang yang mana rukuk dan sujudnya tak sempat sempurna, dia dah naik ke atas balik dah. Jadi kalau kita nak tahu kita sempurna ke tidak, maknanya sebagai saya sebut tadi dengan qadar subhanallah. Tapi sebaik-baik tamakninah baca ikut sebenarnya bagaimana yang telah diajar oleh Nabi. Pada contohnya pada rukuk subhanallah azimi wa bihamdi, pada sujud subhanallah a'la wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Tu ukurannya cantik. Ukurannya cantik. Tapi ada juga hari malas sedunia, dia malas nak buat benda tu, dia mulalah cepat rukuk sejak tidak sebagainya. Jadi kadang-kadang kita tak sedar bahawa kita dah solat tapi solat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa iyazubillah. Okey, yang berikutnya barulah kita masuk yang saya sebut tadi, mustahabbat ar-ruku', dan perkara-perkara yang disunatkan kita lakukan ketika kita rukuk. Wallahu a'lam bissawab. Okey, ada soalan? Okey. Ada mic? Bagi mic. Mic. Boleh dengar ramai-ramai, seronok sikit. Boleh.
Assalamualaikum Ustaz. Ada pendapat mengatakan kalau masa rukuk tu dia suruh angkat kepala tinggi sikit daripada badan. Macam mana? Betul ke? Okey, terima kasih. Jawapan dia, soalan dia ada pandangan mengatakan masa kita rukuk kita kena angkat sedikit kepala kita, betul ke tak? Tak betul. Sebab Nabi kata nak paling sempurna sekali adalah seperti satu helaian kertas yang rata duduk kat dalam ni. Yang tak betulnya tinggi sedikit, yang tak betulnya ke bawah sedikit. Yang nak rata. Yang bagi orang yang normal. Hak sakit ni, cerita sakit, cerita tak mampu tu cerita lain. Cerita hak normalnya, hak moleknya begini. Begini pun tak boleh, begini pun tak boleh. Kena duduk dalam keadaan rata. Sebagaimana hadis jelas tadi. Imam Bukhari kata, apabila kamu rokok, rokoklah seperti kain yang rata atau kertas yang rata. Okey, terima kasih. Okey lagi? Tolong sambung kalau saya tak dengar. Okey, terima kasih. Ada orang kata tamak ninah diam, dia panggil tamak ninah as-sukut. Ada, boh dalam kitab kata tamak ninah as-sukut. Ada doa tamak ninah diam sekejap. Tapi masalah sekarang ni kita nak ukur diam tu banyak mana. Itu jadi isu. Jadi tu kalau kata diam sekejap tu setengah orang ni macam-macam pandangan diam tu macam mana? Lama mana? Jadi maka dalam kitab lain menyebut tamak ninah bitasbih. Maka tamak ninah ni dengan baca subhanallah sekali, itulah yang mana jadi maksud dengan tamak ninah di situ, hak paling pendeknya. Di situ kedudukannya. Okey, jazakallah. Terima kasih. Lagi? Okey. Ni orang famous ni. Kalau rokok apa tangan apa saya accident apa tangan saya dah tak boleh sentuh. Okey, baik. Terima. Tangan tak boleh sentuh. Tak apa. Nanti saya jawab. Okey. Terima kasih. Dia semangat bertanya. Saya dah sebut rokok dua tangan adalah untuk orang yang normal. Untuk abnormal, baik dia accident, baik dia cedera, baik tak ada tangan, maka buatlah setakat nak dia boleh. Contohnya saya sebut di sini kan. Ada setengah, sebab saya selalu sebut, ada setengah orang kata ustaz tak boleh kalau letak KPI yang ni, letak kaedah yang khusus untuk orang semayang dalam keadaan uzur. Tak boleh. Sebabnya uzur orang ni berbeza di antara satu sama lain. Kita tak boleh kata yang haji kita semayang atas kursi, dia sakit lutut tang tu. Ada setengah orang yang boleh rokok, tak boleh sujud. Ada orang lain boleh sujud, dia boleh rokok, boleh qiyam. Berbeza-beza. Cuma kaedah ni dia letak secara umum. Contohnya orang ada tangan macam biasa, saya sebut tadi lah begini. Tapi kalau dia satu tangan saja, maka dia letak gini. Kata dua-dua tangan dia patah, tapi dia boleh berdiri. Tapi tangan dia patah, nak letak tak boleh. Maka sujud begini pun sudah memadai. Maka tak jadi masalah. Begitu juga, saya pernah cerita pada awal dulu, orang semayang dukung anak. Semayang sambil dukung anak. Jadi kadang-kadang kita bimbang anak kita demam. Maknanya dalam keadaan yang anak kita demam, kita rusing tinggal di bawah macam mana, takut kena sawan, dan kita tahu tu anak kita. Kadang-kadang kita tahu mungkin dia mudah kena sawan dan sebagainya, dukung sambil semayang begini, dukung anak. Pastikan najis tak ada yang boleh meleleh yang kena kait semayang. Hak dalam tu waqfu wasfahu. Kalau boleh kita basuh siap-siap awal-awal, dan kita tengok lepas kita yakin tak ada, kalau datang kemudian tu cerita lain. Sebelum kita semayang, kita suci anak kita siap-siap. Ada kecing kau ada berak dan sebagainya, bersih siap-siap. Kita pakai napkin dia balik. Lepas tu kalau dia tak ada keluar tanpa kita rasa, tu cerita lain. Biarkan dia. Okey, kita semayang kadang-kadang kita rukuk dalam keadaan begini. Salah tak? Kita tak uzur. Tapi cuma kita dukung anak. Suatu saya selalu pesan, jangan sebut perkataan uzur maksud dia sakit. Itu salah. Tak betul. Apabila saya sebut uzur, mesti orang nampak sakit. Itu tak betul. Yang dimaksud uzur adalah orang yang tak dapat lakukan ibadat secara normal. Itu maksud dia uzur. Mungkin sebab sakit, mungkin sebab dukung anak, mungkin sebab perang. Jadi maknanya kadang-kadang benda-benda seperti itu perlu kita faham. Sebab ni pekoh ni bukan untuk dihafal, tapi pekoh ni untuk difahami. Okey. Berpeluh saya turun naik.
Berapa dah kita? Ada berapa minit lagi? 10 minit lagi dah? Okay. Oh, ada tu imam kat situ. Saya tak perasan. Minta maaf Pak Imam, tak nampak. Okey. Pertama dia kata perkara yang sunat adalah lafaz takbir, yang mana saya awal tadi, takbir. Saya sebut dah tadi, walaupun benda tu simple, tapi benda tu perlu dibuat. Nah, tengok, ada juga perkara takbir ni kita nampak benda ni kita dah biasa buat. Tetapi ramai yang buat pahala sunat tak dapat. Sebabnya kaedah buat tu tak betul, ataupun dapat pahala sunat tapi tidak sempurna. Contoh dia kata dia kata iza qama as-salah yukabbir hayyakum yarka' thumma yakun, dalil lah. Maknanya apabila seorang tu qiyam nak takbir, maka sunat angkat tangan. Rukuk sunat angkat tangan. Sebab takbir masa takbir ihram tu tangan sunat je. Yang wajibnya Allahu akbar tu. Tu kena faham. Okey. Wa yusannu alla yasila takbir ar-ruku' bil kirah bal yafsilu bainaha bi saktah khafifah. Ini untuk Pak Imam. Nah, contohnya lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Salah. Dan perbuatan tersebut boleh membatalkan solatnya. Itu ramai yang buat. Baik Pak Imam, baik orang biasa. Nah, biarkan kita ada saktah, maknanya biar ada perbezaan di antara habis bacaan ketika qiyam dan ketika kita rukuk. Lakum dinukum waliyadin. Maknanya nak ukur macam mana? Tak maknanya lagi. Maknanya biar ada saktah setidak-tidak subhanallah sekali. Allahu akbar. Tu barulah kita pun pergi kepada rukuk. Yang berikut dia kata wa yabdi'u bitakbir qa'ima, maka hendaklah kamu mulakan dengan Allahu akbar itu ketika kamu berdiri. Wa yamudu takbir ila an yasila ila haddi raki'. Bermulanya takbir itu ketika berdiri dan kamu panjangkan dia, matkan dia sehingga sampai sempurna kepada rukuk kamu. Faham maksud saya? Nah, maknanya sebab itulah ketika sujud ia panjang. Maksud dia apabila lakum dinukum waliyadin, setengah orang tu Allahu akbar, salah tak betul. Nah, sebab mata, kadang-kadang mata saya ni kita liar tengok. Kadang-kadang kita makmum, kita tengok Pak Imam buat pelik-pelik kan. Kita hati kita totak dia ni. Nah, jadi kadang-kadang saya kalau Pak Imam tempat sekolah ni, saya tegur direct je. Kalau kita jumpa kadang-kadang benda tu tak betul. Nah, tapi alhamdulillah nak Pak Imam maghrib dia cantik sebab saya tak nampak kat belakang sana. Nah, jadi contohnya ketika kita nak kabir, lakum dinukum waliyadin. Bila kita nak start Allahu akbar. Nah, maknanya apabila kita dah standby, makna kita bersedia untuk rukuk, Allahu akbar, dia sempurna sampai tu. Nah, jangan separuh. Sebab itulah orang tanya, Ustaz, kenapa Allahu akbar ketika kita daripada iktidal nak pergi ke sujud ataupun daripada sujud nak bangkit rakaat berikutnya panjang? Nah, ini tak ada orang buat nak rukuk Allah confirm ramai ke bawah. Nah, jangan Pak Iman jangan buat gitu. Maknanya orang tahu belaka. Nah, maknanya kena ringkas tepat ringkas. Tapi ketika kita sujud nak bangkit pada berikutnya Allahu akbar. Tu yang betul. Sama juga ketika kita daripada Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Bila kita nak takbir Allahu akbar, bukan duduk sini Allahu akbar makruh. Nah, kalau nak jenis apa nama ni tugu-tugu backing, dia tidak akan ikut tok imam yang suka buat benda makruh. Dia tak ikut. Bila sepatutnya kita takbir, maknanya Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Allah, start sana lah. Kenapa sini baru kita start? Nah, itu yang antara perkara. Sama juga ketika kita rukuk, jangan habis paruh jalan nak rukuk atau sampai sini baru Allahu akbar. Itu semua perbuatan yang salah. Nah, ini dia yang maksud sini kata, mana matkan Allahu akbar itu, panjangkan Allah itu sehinggalah kamu sempurna sampai kepada rukuk kamu.
Ini yang disebut dalam kitab sebagaimana yang disebut dalam kitab Muhammad Az-Zuhaili tadi. Ada Pak Imam merajuk kat saya sebab saya tegur dia kan. Yang saya tegur, ada satu tempat tu, Pak dia tanya, kalau tak tanya saya tak jawab. Ustaz rasa solat saya okey tak Ustaz? Saya jadi imam. Tak okey. Oh, saya tu tak okey. Orang pekoh dia tak tipu. Sebab saya orang pekoh dia tak ada. Tak apalah. Okey, tak ada. Saya kata tak okey. Oh, minggu depan tak tanya kuliah saya, dia tak mari. Berikutnya dia kata, walau tarakat takbir amadan sahwan hatta raka'a lam ya'ti bihi li fawati mahallihi wala syai' alaihi. Misalnya kita lakum dinukum waliyadin. Kita pergi rukuk. Allahu akbar tak kata. Nah, patut tak kita bangkit semula kata Allahu akbar? Jangan. Kalau kita bangkit semula semata-mata nak kata Allahu akbar, batal solat kita. Sebab Allahu akbar tadi adalah benda yang sunat. Nah, kita pergi lagi. Rafa'al yadaini yustahabbu an yarfa'al musalli yadaihi yustahabbu an yarfa'al musalli yadaihi hazman kibaihi fi takbir lirruku'i lima rawa an Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza iftataha rafa'a yadaihi hazwa mankibaihi wa idza kabbara lirruku' wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i. Maknanya disunatkan kita angkat tangan. Sebab saya sebut dah, ulama bersepakat angkat tangan untuk dua tempat. Nah, untuk yang sunat, untuk yang awal tu contoh dia kata kalau mudah gabung, pertama Allahu akbar yang pertama tu, kalau yang takbiratul ihram disunat kita angkat, lepas tu Allahu akbar tu untuk yang apa nama ni kita rukuk, dan yang ketiga kita bangkit daripada rukuk. Tiga tempat tu ulama sepakat. Nah, saya sebut dah. Okey, saya tengok. Tengok saya buat. Yang saya maksud ni tiga tempat ni ulama sepakat. Baik Syafi'i, baik Maliki, baik Hanafi, baik Hambali. Semua sepakat. Pertama, usolli fardhu maghribi. Allahu akbar, itu sepakat. Nah, yang kedua, lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Itu sepakat. Lepas tu pula sami Allahu liman hamidah. Itu juga sepakat. Tiga tempat tu. Itu ulama sepakat semua. Tapi selain daripada itu, ada ulama kata angkat, ada ulama kata tak payah. Contohnya daripada sujud nak bangkit pergi kepada rakaat berikutnya. Ada yang angkat, ada yang tidak. Itu terpulang pada tuan-tuan. Tapi tiga tempat yang saya sebut tadi, yang tu ulama sepakat. ويرفع المصلي يديه كالرفع في الإحرام ويكون ابتداء رفع اليدين وهو قائم مع ابتداء التكبير فإذا هذا كفه منكبيه انحنى ويمد التكبير أن يصل إلى حد الركوع لئلا يخلو يعني فعل من أفعال الصلاة بلا ذكر وكذا في سائر انتقال الصلاة بخلاف تكبير الإحرام فيندب إسراء بها لئلا تزول النية. Begitu juga di tempat-tempat yang lain. Dia kata kita disunatkan angkat takbir dia Allahu akbar tadi sehinggalah kita ni sampai tempat yang kita nak tuju tadi. Maknanya kita panjangkan, melainkan ini kita peringat. Tempat-tempat lain kita boleh panjangkan Allahu akbar nak pergi rukuk atau sujud. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Itu boleh, tak ada. Tapi ulama peringat kita fayandibu al-isra'u biha li'alla tazulun niyah. Melainkan satu tempat tidak digalakkan terlampau matkan dia. Dekat mana? Ketika takbiratul ihram. Tak digalakkan imam ni terlampau panjang. Allahu akbar, dia tak galakkan. Seelok-eloknya Allahu akbar ataupun Allahu akbar cukup. Sebab apa? Apabila panjangnya mat tadi ketika takbiratul ihram boleh menyebab tazulun niyah, akan menggugatkan niat dalam hati kita. Nah, kadang-kadang usolli fardhu maghrib tak jadi. Sebab apa? Orang kita suka akad takbir dengan lafaz yang panjang. Wallahu alam bisawab. Ada soalan tak? Tak puas hati tak tengok sendiri.
Okey, kita ada 3 minit lagi. Ada soalan? Tak ada lah? Tak apa. Kalau boleh kita tanya soalan banyak tak apa, saya suka. Pak Pekoh ni memang begitu. Kamalil rukuk, ni dia kata sebaik-baik rukuk, dia kata yustahabbu an yakuna rukuk kamila. Dia kata disunatkan kita melakukan rukuk dengan sebaik yang sempurna yang mungkin. Wa akmalahu an yanhina bihaisi yastawi dhahri wa unuki yamukas sahifah. Saya sebut tadi soalan ni. Ni duduk sini rupanya. Dia kata sebaik-baiknya kamu kena ratakan leher kamu seperti landai begini, seperti kertas ataupun seperti kain yang rata. Wayang sibu saqaihi, maknanya ketika tu lutut kita di dalam keadaan yang betul, yang lurus. Sebab ada yang rukuk begini. Ada yang pegang yang macam ni, rukuk ni cantik tak? Dia buat main gini rukuk begini. Ada kan? Okey. Wa yakhfidu ra'sahu an dhahrihi, maka hendaklah kepala dia kena dalam keadaan tunduk dan rata. Wala yarfa'uhu, jangan naik ke atas. Dia sebut sini. Nah, wa yad'u yadayhi ala rukbaihi wa yakhuzuha bi rukbataini, maknanya hendaklah dua tangannya ini dalam keadaan mencengkam dua lututnya. Dia kata wa yufarriqu asabi'ahu, dan merenggangkan dua jarinya. Seperti saya sebut tadi. Nah, tak boleh duduk gini, tak boleh duduk gini, makna pegang lutut dalam keadaan yang orang Kelantan panggil cekor. Tak tahulah sini panggil apa, bahasa putih panggil cekor. Maknanya pegang dalam keadaan lutut, bukan letak begini. Masuk dah? Okey. Wallahu a'lam bissawab. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang itu kelemahan saya sendiri. Kita sama insya-Allah untuk yang rukuk yang paling sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muallimal Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahim Sulaiman fahimna fafahamnaha Sulaiman, wa kullan ataina hukma wa ilma sakharna ma adawul al-jibal sabbina at-tayr wa kunna fa'ilin. Ya rabb Sulaiman, ya rabb Ibrahim, Musa wa Isa, ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min dhulumatil jahli wa nisyan bi rahmatika. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna bi nuri ilmika wa abina nisyan bi rahmatika. Allahumma rzuqna fahman nabiy muzal muslim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asli lil insafil khus lil musalihat wa tawassul bil haqqi bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah.